بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آل كل وصحب كل أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه بها قولي يا رب العالمين. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير، ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang izinkan untuk kita untuk teruskan belajar kitab Riyadhus Salihin, dan Alhamdulillah kita sudah sampai bab kasratu turuqil khair, jalan kebaikan sangat banyak. Dan Alhamdulillah kita sudah ambil beberapa hadis daripada bab ini. InsyaAllah pada hari ini kita akan sambung pada bab ini pada hadis nombor 128. Hadis nombor 128, bagi yang ada kitab yang kita sama guna adalah muka surat 112. Hadis 12 daripada bab kasratu turuqil khair, jalan kebaikan sangat banyak. وبالسند المتصل إلى الإمام النووي رحمه الله تعالى، ونفعنا بعلومه وعلومكم في الدارين اللهم آمين. الحديث الثاني عشر عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. معنى ذلك عنه إلا مقصود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. الحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه، نعم، مع الماء أو مع آخر قطر من الماء، فإذا غسل رجليه خرج كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم. الحديث الذي بعده حديث الرابع عشر عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. رواه مسلم. الحديث الخامس عشر عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مسلم. الحديث السادس عشر
عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة متفق عليه. البردان الصبح والعصر. إن شاء الله kita baca terjemahannya pada hadis-hadis yang tadi kita baca. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Hadis 128. Silakan Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis 128 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang berwuduk dengan sempurna kemudian berangkat solat Jumaat mendengarkan khutbah sambil diam, diampunkan dosanya antara hari itu hingga Jumaat yang akan datang dan ditambah 3 hari. Dan siapa yang ketika mendengar khutbah memainkan batu-batu kecil dengan tangannya, sungguh ia telah berbuat sia-sia. Hadis riwayat Muslim. Hadis 129 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila seorang muslim atau mukmin berwuduk lalu membasuh mukanya setiap dosa-dosa yang disebabkan pandangan matanya keluar dari mukanya bersama air atau bersama titisan air terakhir. Bila ia membasuh tangannya, setiap dosa-dosa yang disebabkan kedua tangannya keluar dari tangannya bersama air atau bersama titisan air terakhir. Bila ia membasuh kakinya, setiap dosa-dosa yang disebabkan kedua kakinya keluar dari kakinya bersama air atau bersama titisan air terakhir, hingga ia keluar dalam keadaan bersih dari dosa. Hadis riwayat Muslim. Hadis 130 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, solat 5 waktu, solat Jumaat dengan Jumaat yang akan datang, satu Ramadan dengan Ramadan yang akan datang, masing-masing ibadat tersebut menghapuskan dosa-dosa di antaranya selagi orang tersebut menghindari dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Hadis 131 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mahukah kalian aku beritahu sesuatu yang dapat menghapuskan dosa dan mengangkatkan darajat? Para sahabat berkata, tentu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia bersabda, menyempurnakan wuduk terhadap anggota wuduk yang sulit disentuh air dan memperbanyak langkah ke masjid untuk solat Jumaat dan menunggu masuk waktu solat setelah melakukan solat fardu, maka hal tersebut termasuk jihad berada pada garisan yang berbatasan dengan daerah musuh. Hadis riwayat Muslim. Hadis 132 dari Abu Musa al-Ash'ari, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang melakukan solat subuh dan asar berjamaah, dia akan masuk syurga. Hadis muttafaqun alaih. Kata al-bardan berarti solat subuh dan asar. Masya Allah, jazakallahu khairan. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. الحديث الثالث عشر. الحديث الثاني عشر عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء. Barang siapa yang dia wudu فأحسن الوضوء. ما معنى أحسن الوضوء؟ يعني wudunya adalah sempurna. Dia ambil wudu dengan cara sempurna wudunya. Naam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bismillah. Sekejap ya. Mana ahsan al-wudu? Man tawadda'a fa ahsan al-wudu. Dia ambil wudu dengan cara sempurna, wudunya sempurna. Thumma atal jumu'ah. Kemudian orang itu pergi tunai solat Jumaat. Pergi kepada solat Jumaat dan solat Jumaat. Fastama'a wa ansata. Dia dengar khatib dan insat. Yani dengar, duduk dalam keadaan dengar, tidak ada cakap, tidak ada bual-bual. Naam. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jumu'ah. Apa hasil daripada amalan itu? Apabila orang lelaki pergi solat Jumaat dan dia lakukan seperti itu, apa kelebihannya? Kelebihannya adalah ghufira lahu ma bainahu wa bainal Jumu'ah.
Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa yang di antara Jumaat ini dan Jumaat yang akan datang. Nah, ma bainahu wa bainal Jumu'ah. Dan wa ziyada 3 ayyam dan lebih lagi juga 3 hari. Naam. Ghufira lahu ma baina jum'atain. Yani maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ampunkan di antara dua Jumaat itu. Lepas itu adalah Allah yang sebelum itu dan di masa itu Allah Subhanahu wa taala ampunkan dosa yang dia lakukan. Al-maksud dekat sini adalah ampunkan dosa-dosa yang kecil, bukan dosa-dosa yang besar. Wallahu taala a'lam. Wa man massa al-hasa faqad lagha. adalah وَمَنْ مَسَّ الْحَصَى فَقَدْ لَغَى. ما معنى مَسَّ الْحَصَى؟ يعني dia main batu-batu, batu kecil di masjid ada main. Mungkin zaman dahulu masjid adalah dekat taman pasir ataupun tempat tu, jadi mungkin ada batu, ada apa, ini dia main dengan batu. Mungkin zaman kita ini adalah kapit, ada orang ambil, tengok kapit itu ada benang, dia keluar duduk main-main. Itu pun termasuk dalam bab keadaan waliyadzubillah adalah faqad lagha. Maka Jumaatnya adalah sia-sia, maksudnya tidak ada apa pahala tu. Pahalanya bahaya tu jika dia lakukan seperti itu. Naam. Tolong tutup mic barakallahu fikum. Apabila dia orang itu lakukan seperti itu, maka dia apa? Berbuat sia-sia. Itu adalah hadis riwayat Muslim. Baik. Sekarang zaman kita ini pergi masjid, Masya Allah, masjid sudah kapit, tebal, rehat, selesa, semua bagus. Tapi ada benda yang kita membawa dengan kita ke masjid dan juga adalah boleh jadi di antara benda yang akan jadi apa sia-sia. Apa dia? Adalah handphone. Apabila pergi ke masjid, jadilah nak tengok WhatsApp, jadilah orang mesej, jadilah di masa yang tak sesuai, orang jadi nak mesej, kita nak tengok. Jadi, cuba ajarkan diri apabila kamu sudah pergi ke masjid adalah ينقطع اتصالك عن الخلق ويتصل بالخالق. Yani, putuskan hubungan dengan manusia dan sambungkan hubungan kamu dengan Tuhan yang jadikan ada manusia di atas muka bumi ini. Allah Subhanahu wa taala. Yang ini tidak salah kalau kamu masuk ke masjid, letak handphone kamu dalam keadaan silent, maksud tidak ada bunyi langsung, atau tutup sekejap. Tutup sekejap. Tak masalah. Kalau orang call, tadi saya call, tak, handphone kamu tak ada line apa? Minta maaf lah. Saya tengah solat tadi. Tidak apa. Tidak ada masalah. InsyaAllah. Dan telefon kita di zaman kita ini, tak adalah macam zaman dahulu. Orang call tak tahu siapa yang call. Nombor tak keluar. Nombor sekarang, handphone zaman kita ni, semua nombor boleh nampak. Orang call kita, boleh call dia balik. Tidak ada masalah, insyaAllah boleh call dia balik. Tidak mengapa. Jadi benda ni adalah di antara benda yang kita perlu jaga di masa adalah solat Jumaat. Nabi SAW ajar kita apa? Man tawadda'a fa ahsana al-wudu. Dia wudu dengan cara sempurna. Dan seperti mana maklumkan kepada semua, Al-Jumu'ah ada satu ghusl namanya ghuslul Jumu'ah, mandi hari Jumaat. Mandi khas untuk apa? Untuk Jumaat. Ini adalah di antara pun benda yang sangat bagus kita lakukan, buat persiapan awal-awal. Kalau kita negara Arab, biasanya hari Jumaat hari cuti. Hari Jumaat hari cuti. Pada ramai orang semua cuti, tidak kerja. Di sini mungkin adalah masih lagi kerja, tapi Alhamdulillah dia bagi masa rehat daripada pukul 12 kalau tak silap sampai pukul 2.30. Jadi masa cukup sangat untuk nak buat persiapan untuk Jumaat, untuk nak solat Jumaat, tunai solat Jumaat dan sebagainya. Ada satu yang saya lihat di Malaysia, banyak orang macam tu, seperti itu.
iaitu pakaiannya untuk solat Jumaat adalah pakaian rasmi. Adalah pakaian kot yang pergi kerja, serual dengan kemeja ataupun t-shirt. Banyak nampak orang seperti itu. Tidaklah pakai jubah putih. Nah, disunatkan apabila orang pergi solat Jumaat adalah pakai jubah putih. Bukan pakai baju berwarna-warni. Pakai jubah putih itu disunatkan. Disunatkan adalah hadir awal untuk solat Jumaat. Disunatkan adalah dengar duduk dan dengar khatib. Jangan bercakap-cakap. Jangan ada bual-bual dengan orang dan sebagainya. Cuba elakkan. Ada beberapa adat yang saya nampak mungkin perlu diubahkan dan perlu berhati-hati tentang bab itu. Dimasuk solat Jumaat adalah salam adalah sunnah. Tapi raddu salam wajib. Jadi yang masuk nak salam, sunat salam dah. Tapi orang rada jawab, dia kena wajib, kena jawab, rada jawab. Kena orang jawab salam kamu. Dalam bab ini, apabila kamu ada dekat masjid, wahai kaum lelaki, masuk ke masjid, tidak salah kalau kamu tidak salam dengan kamu nak hati-hati untuk tidak ada berbualan yang tidak sepatutnya ada. Contoh, orang masuk solat, masuk masa Jumaat, masuk masjid, kemudian khatib sudah naik ke mimbar. Okey? Kemudian apabila dia solat 2 rakaat, macam pusing ke kanan, salam dengan orang sebelah kanan, salam dengan orang sebelah kiri. Boleh ke tidak? Bukan tidak boleh. Tapi tidak perlu sekarang. Fokus pada Jumaat, dengar Jumaat dan sebagainya. Cuba elakkan sebab kemungkinan orang itu, apa khabar abang, sihat ke? Mungkin dia tak tahu hukum Jumaat. Jadi dia cakap-cakap. Kita tak jawab dia, dia nanti sedih merajuk. Jadi sia-sia. Tak boleh. Pada bab ini. Cuba elakkan pada bab ini. Kita duduk, tak payah cakap apa-apa. Kita duduk, dengar lepas habis solat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Nak salam orang sebelah, nak duduk bual-bual pun, nak apa, silakan. Tidak ada masalah. Dan cuba elakkan di masa kamu pergi solat Jumaat adalah duduk di tempat jauh sikit daripada orang yang kenal-kenal, rapat. Yang biasa cakap-cakap bual-bual dengan ni banyak. Jauh sikit, duduk jauh sikit. Itu pun membantu untuk kita Jumaat kita tak jadi apa, tak ada pahala. Waliyahzubillah. Satu lagi, wahai kaum wanita yang hadir dengan kita pada hari ini, ramai-ramai, Masya Allah. Bantulah suami untuk amalkan sunat pada hari Jumaat. Yani, suami nak pergi hari Jumaat ke kerja. Bagilah dekat suami itu satu jubah, gantungkan dekat kereta awal-awal sebelum dia keluar dari rumah. Sebelum keluar dari rumah, contoh biasa pergi kerja pakai pakaian kerja. Sebelum dia pergi naik kereta, tengok dekat kereta ada sudah gantung satu jubah putih dengan satu minyak wangi. Cakap, abang ni jubah nanti sarung lah dia pergi solat Jumaat. Allah, banyak pahalanya. Isteri yang salihah membantu suaminya untuk lakukan amalan yang salih. Sekarang di masa kita ini ada banyak jenis-jenis jubah yang senang pakai. Kita macam contoh saya, kamu sekarang semua nampak saya pakai jubah. Selalu keadaan saya dalam jubah. Tapi kadang-kadang saya di luar rumah pun tidak sesuai untuk pakai jubah. Macam kadang-kadang kita pergi mall dan sebagainya. Jadi kadang-kadang saya pakai juga baju kemeja dengan seruan. Tidak haram. Bukan haram. Kadang-kadang ada orang jenis guru-guru kata, apa ni? Kamu guru ke bukan guru? Bukan guru. Itu bukan syarat adalah pada baju pakaian. Ilmu itu bukan pada pakaian. Tapi pakaian itu sunnah. Kadang-kadang ada tempat pergi pakai baju mengikut sunnah adalah lebih afdal. Supaya dia jadi dakwah dengan hal. Dakwah dengan hal.
Tapi ada tempat bagi-bagi mungkin tidak sesuai pakai pakaian seperti itu sebab takut adalah jadi apa bagi orang memandang pada Islam dengan cara yang tidak baik, walayazubillah. Jadi semua itu benar berhati-hati. Bagi orang yang nak menjaga tentang pakaiannya pun kena berhati-hati tentang bab itu. Jadi sekarang di masa kita ini adalah jenis jubah-jubah seperti mana jubah maghribi. Dipanggil jubah maghribi. Bolehlah wahai orang yang ceri-ceri yang ada dekat sini, ada suami. Carilah dekat Shopee sikit, dekat internet. Cari jubah maghribi. Cari jubah maghribi. Tulis macam tu. Jubah itu dia ada macam kopiah belakang. Mungkin kamu pernah nampak saya pakai sebelum ni. Jubah ini adalah senang. Pakai atas baju. Atas serual dengan kemeja pakai je. Sarung je. Jubah ini pun tempat gocek masuk tangan nak letak apa-apa barang dia tak ada. Dia malah masuk terus masuk kepada mana gocek serual yang biasa. Sebab dia macam sarung saja di atas baju kita. Memang cara pakaian dia macam tu. Bukan sudah pakai banyak lapis. Tak. Memang cara pakaian dia macam tu. Pakai atas baju biasa. Jadi jubah ni senang sangat nak gunakan. Amalkan benda ini adalah belilah satu hadiah kepada suami. Abang pakai ni, apabila pergi solat Jumaat pakailah ni. Ni baguslah, kira lengan pun dia ada jenis kain-kain yang nipis. Jadi boleh pakaikan. Membantulah suami untuk apa? Untuk amalkan yang salih. Jadi benda ini adalah sangat baik. Di masa solat Jumaat, ulang lagi sekali, menjaga wahai kaum lelaki, jaga untuk tidak ada bual-bual dengan siapa-siapa. Jaga tidak ada main-main dengan handphone. Jadi elok dari awal, kita terus putus hubungan dengan manusia dan semua hubungan kita dengan Khaliqun Nas. Orang yang ciptakan manusia itu. Iaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis hadis yang seterusnya. Afwan, sikit. Afwan. Maaf barakallahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadis yang seterusnya, hadis 13. عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم. Cuba kita tengok pada hadis ini macam kan dengan hadis yang sebelum ni. Hadis sebelum ni Nabi SAW bersabda apa? Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'. Man tawadda'a fa ahsana al-wudu'. Dia sempurnakan wuduknya. Wuduk dengan cara betul-betul. Hadis yang seterusnya, idza tawadda'a al-'abdul muslim aw al-mu'min. Jika orang yang muslim ataupun orang beriman adalah dia wuduk, fa ghassala wajhahu, apabila dia basuh mukanya, kharaja min wajhihi kullu khati'atin nadhara ilaiha bi'ainayhi. Naam, ma'al ma' atau ma' akhiri qatril ma'. Apabila dia basuh mukanya, keluar dengan di masa dia basuh mukanya adalah keluar dengan air dengan air atau titik yang terakhir daripada air, kul khati'ah, semua adalah dosa yang dia lakukan disebabkan matanya, dibandangkan pada benda yang haram, wal'iyaz billah dan sebagainya.
Allah Subhanahu Wa Taala keluarkan dosa itu, habiskan. Naam. Atau ma akhir qatril ma. Fa idza ghasala yadayhi, apabila orang basuh tangannya, kharaja min yadayhi kull khati'ah, keluar dari banda tangannya, kedua tangannya, keluar dari tangannya apa? Dosa juga yang disebabkan kedua-dua tangannya keluar dengan titik akhir dengan air atau dengan titik akhir daripada air itu. Fa idza ghasala rijlaihi, kemudian kalau dia basuh kakinya, seperti itu juga terjadi untuknya, keluar dosa-dosanya dengan air dan juga atau dengan titik akhir daripada air itu. Hatta yakhruja naqiyan minadh-dhunub, sampai orang itu keluar dalam keadaan bersih daripada dosa. Orang beriman nanti di hari kiamat, anggota dia, tempat-tempat wuduk yang dia ambil wuduk, muka, tangan, kaki, rambut, adalah semua itu adalah tempat akan jadi apa? Cahaya. Dia akan adalah jadi tempat cahaya di akhirat. Dan orang yang wuduk dengan cara sempurna adalah Allah Subhanahu Wa Taala akan baginya bersihkan dirinya daripada apa? Daripada dosa. Allah Subhanahu Wa Taala yuhibbu 'abdahu al-mu'min. Allah Subhanahu Wa Taala suka hamba-Nya yang beriman, yang apa? Yang diamalkan salih. Allah Subhanahu Wa Taala, Inna Allah yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala suka hamba-hambanya yang bertaubat. Yang taubat, yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin. Dan suka hambanya adalah yang sentiasa dalam keadaan apa? Dalam keadaan tahara. Dalam keadaan wudu, dia ada berwudu dan sebagainya. Jadi ini adalah di antara benda yang bagi kita dalam bersihkan diri pada dosa-dosa. Kita ni di Malaysia cuacanya sangat baik. Boleh kata selama setahun, 12 bulan, boleh kata tak ada orang yang tidak ambil wuduk sebab air sejuk. Kita negara Arab, kadang-kadang nak ambil wuduk di musim sejuk, memang payahlah, susah. Sebab air sejuk sangat. Cakap terang, air sejuk sangat. Mungkin kadang-kadang orang yang tua tidak mampu untuk nak ambil wuduk dengan air sejuk itu. Jadi kena ada air panas sikit, baru bolehlah nak ambil wuduk. Dia rasa sejuk sangat, tak tahan sejuk. Masuk masjid-masjid sana memang ada dua. Ada paip biru, paip merah. Itu air sejuk, air panas. Kebanyakan negara Arab seperti itu. Saudi tak ada. Kebanyakan pada orang Melayu pergi Saudi kan. Saudi cuacanya hampir macam Malaysia lah sikit. Musim sejuk memang ada musim sejuk, tapi taklah sejuk sangat. Kita dekat Syria mungkin lagi sejuk. Syria lagi sejuk. Subhanallah, memang pakai air panas, air sejuk. Mesti kena ada air panas. Di masa orang wuduk contohnya adalah gunakan air panas sikit. Supaya apa? Supaya sebab sejuk sangat. Subhanallah, adalah tentang bab ini. Orang ambil wuduk dekat sini adalah mudah. Kita ni macam tak adalah rasa susah. Jadi apabila kamu ambil wuduk, ambillah wuduk dengan betul-betul. Sempurnakan wuduk kamu. Ital adalah sampaikan, macam cuba adalah lebih-lebihkan. Jangan adalah betul-betul had. Ma la yaqumul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang benda yang wajib sampai sini contohnya. Wajib sampai sini. Kemudian adalah orang itu apa? Dibuat macam hampir-hampir. Tak boleh. Jadi kena lebih itu kira wajib kena buat. Supaya apa? Supaya sempurnakan. Nak basuh muka. Basuh muka ni muka. Dekat sini sekarang dah muka. Saya ni dah kurang rambut sini sikit. Jadi muka dari sini. Bukan muka dari sini. Tapi apabila nak sempurnakan had muka itu. Kena macam lebih sikit. Jadi kena benda yang lebih sikit itu adalah kira wajib. Kena lakukan betul-betul. Tak ada lagi tu kira dengan proper betul-betul. Kena lebih sikit supaya apa? Supaya sempurnakan had yang wajib. Jadi itu adalah dikirakan dengan cara juga
membantu untuk apa? Untuk jadi insya-Allah daripada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala habiskan dosanya, keluarkan dosanya dengan apa? Dengan amalannya adalah wuduk. Subhanallah. Yakhruju naqiyan min adh-dhunub. Nabi alaihi salatu wasallam bagi beritahu apa? Orang akan keluar naqiyan. Hingga ia keluar dari keadaan bersih dari dosa. Dia akan keluar dengan keadaan apa? Bersih daripada dosa. Subhanallah. Amalan yang bukan susah, tapi akan bagi kita bersihkan diri kita daripada dosa, daripada dosa-dosa. Subhanallah. Orang yang dia solat waktu zuhur, contohnya dia solat waktu zuhur, asur dengan satu kali wuduk. Maksudnya dia zuhur ada wuduk, dia solat lagi sampai asur. Boleh ke apa tak boleh? Boleh. Tapi kalau ambil wuduk lagi sekali, itu adalah pun ada pahala untuk dia. Jadi tidak tajdidul wuduk. Berbaru wuduk. Mungkin ada wuduk, tapi tajdid. Dia maksud ambil wuduk lagi sekali. Itu pun adalah pahala dia banyak. Jadi yang kita adalah malas-malas tentang apa? Tentang wuduk. Orang yang boleh, ambillah wuduk. Ambil baru wuduk lagi sekali adalah itu adalah fihi nasyat. Ada badannya adalah aktif pada orang yang ambil wuduk. Supaya baginya kuat, tegang dan sebagainya. Tapi kalau disusah, tidak ada masalah. Satu kali wuduk, dia ada wuduk, dia tak batal wuduknya, masih lagi boleh solat. Waktu yang satu lagi dalam masa satu wuduk. Boleh? Tidak ada masalah. Nah, dan pada bab wuduk ini adalah apabila orang itu seperti mana sebut dalam hadis akan keluarkan dengan air ataupun titik akhir daripada air dosa-dosanya. Naam. Akan Allah SWT bersihkan dirinya daripada dosa. Ketika, maknanya biar basuh lebih sikit lah. Basuh banyak-banyak sikit. Bagi apa? Bagi banyak dosa tu keluar lah. Bukan adalah keluar gunakan air banyak, dosa lagi banyak habis. Takut dosa nanti lagi banyak. La tusrif. Ya Muaz. Nabi SAW beri wasiat kepada sahabat Muaz adalah la tusrif walau kunta ala nahrin jari. Ini adalah jangan adalah israf. Jangan menggunakan air banyak. Walaupun kamu adalah dekat sungai. Subhanallah, sungai air terlalu banyak. Jangan mengambilkan lebih pada kadar yang kamu perlu. Sekarang orang pada kita buka pipe, ambil wudu banyak sangat. Ini adalah pun kita kena hati-hati. Nabi SAW wudu dengan bukan banyak, air sikit. Nanti insyaAllah satu kali kita tunjukkan. Nabi SAW ambil wudu dengan air macam ni, sikit je, bukan banyak. Diambilkan air untuk apa? Untuk wudu. Nah, jadi kita kena jaga pada bab ini juga, jangan kita jadi musrif, israf, walayazubillah. Jangan jadi mubazir, walayazubillah. Kita menjaga pada bab ini. Hadis yang kita belajar sekarang, bab yang kita belajar, kasratu turuqil khair. Jalan ke banyak, sangat banyak. Tengok, ini adalah di antara benda yang kita buat hari-hari. Tak ada orang yang pada kita yang tidak wuduk. Tapi adalah yang banyak wuduk, yang dia dalam keadaan wuduknya tidak menjaga wuduknya betul-betul dan tidak berhati-hati tentang bab ini. Jadi marilah kita sama-sama hati-hati di masa kita ambil wuduk, kita sempurnakan wuduk kita. Kita ingatkan hadis ini. Mudah-mudahan Allah SWT keluarkan dosa kita dengan air itu. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan dosa kita. Hadis ini hadis yang sahih dalam riwayat Muslim. Hadis yang seterusnya, al-hadithul rabi' ashar. Anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-salawatul khams. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-salawatul khams. Salat 5 waktu. Dan satu salat Jumaat dengan Jumaat yang akan datang. Satu Ramadan dengan Ramadan yang akan datang. Masing-masing ibadah tersebut apa? Ramadan mukaffiratun lima bainahunna.
Menghabiskan ataupun dosa-dosa di antaranya selagi orang tersebut apa tidak melakukan bainahunna idza junibatil kabair, selagi orang itu tidak melakukan dosa yang besar, waliyadzubillah. Yani sudah solat zuhur, selepasnya ada apa? Solat asur. Apa yang dilakukan di antara dua solat ini, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuk kamu. Dosa-dosa kecil, insya-Allah Allah Subhanahu wa taala ampunkan untuk kamu. Kecuali kalau kecuali apa? Kecuali kalau ada nauzubillah dosa yang besar. Jadi kita kena hati-hati. Kalau dosa besar itu adalah tidak dapat ampun. Jadi adalah dosa itu adalah dosa kecil maksud dekat sini. Jumaat ke hari Jumaat. Jumaat ni ke Jumaat yang akan datang. Ataupun Ramadan ke Ramadan yang akan datang. Seperti itu. Allah SWT akan ampunkan dosa-dosa yang kecil. Tapi dosa yang besar kita kena hati-hati. Nah, itu adalah di antara amalan yang Allah SWT akan beri, benda yang Allah SWT akan beri pada kita apabila kita melakukan ibadah kita dengan cara sempurna. Maksudnya menjaga pada waktu salat kita, menjaga pada Jumaat, menjaga kepada Ramadan. Semoga Allah SWT bertemukan kita semua dengan bulan Ramadan yang akan datang, insya-Allah fi khair wa lutuf wa afiyah. Amin ya rabbal alamin. Jadi ini adalah di antara benda yang Allah SWT akan bagi kita untuk habiskan dosa juga. Maka apa syahid, apa maksud tentang kenapa ada sebut hadis ini dalam bab kasratu turuqil khair. Dalam bab bab yang kita belajar ini, jalan kebaikan adalah sangat banyak. Yang ini menunjukkan pada kita ni pun salawat, kalau kamu lakukan betul-betul salat kamu, menjaga Ramadan kamu, menjaga betul-betul, Allah SWT akan ampunkan dosa yang ada di antaranya. Tapi adalah perlu pada kita apa, amalkan dengan terbaik. Maksudnya amalkan, lakukan ibadah itu dengan cara yang terbaik. Subhanallah. Tadi kita sebut negara Arab air sujuk kan, musim sujuk air sujuk sangat. Subhanallah. قال أحد الصالحين katalah seorang salih, إذا أردت الصلاة فتوضأ وضوء الشاب وصلي صلاة العجوز. ما معنى هذا الكلام؟ Maksud badannya, jika kamu nak solat, ambillah wuduk seperti orang yang muda-muda. Yani orang remaja, orang muda, contoh orang yang umurnya belas-belas, ambil cepat, ambil wuduk. Wa idza aradta as-salat, dan jika kamu nak solat, fasalli kal ajuz, maka solat adalah dengan seperti orang tua. Maaf ya, seperti orang tua. Maknanya orang itu taklah larat nak laju, nah Allah, rukuk sujud, nah, laju-laju. Tak. Dia akan solat perlahan-lahan, rukuk perlahan-lahan, sujud perlahan-lahan. Sebab ini adalah yang terbaik. Solat dalam keadaan relax, wuduk ambil cepat-cepat, tak ada masalah. Tapi di masa solat, biarlah solat itu dengan betul-betul. Subhanallah. Semalam saya di satu tempat membawa anak saya keluar kepada satu tempat, subhanallah. Kemudian saya berhenti dekat satu masjid untuk nak solat asar. Dan di masa itu asar sudah azan, jadi saya masuk, kira sebelumlah kira ada orang masuk ke dalam masjid, tengok ada orang nak solat. Tanya dia nak solat, kita solat sekali. Jadi dia orang orang yang berumur sikit. Jadi saya tengok, Masya Allah, dia orang pakai pakai pakaian yang sunnah. Jadi saya minta dia, saya cakap, boleh tak kamu jadi imam? Dia kata boleh, insyaAllah. Dia jadi imam. Saya iqamat. Kemudian kita solat sama-sama. Tengok dia solat, Masya Allah. Solat taklah perlahan-perlahan, tak laju. Alhamdulillah, macam sederhana. Sesuai dengan anak saya yang nak cepat pergi. Dalam keadaan jadi salat sama-sama, tapi
dalam keadaan solat kita, solat tak adalah laju, perlahan-lahan fikir, beza 2-3 minit je, bukan lambat. Habis solat dia duduk zikir, baca doa, panjang juga baca doa. Saya rasa mungkin dia dah sebut semua doa yang dia tahu. Dalam bahasa Arab, dia berdoa dalam bahasa Arab juga. Alhamdulillah. Yang penting, apabila apabila jadi seperti itu, jatuh di dalam hati saya hadis Nabi SAW, rubba ash'asin aghbar idza aqsama 'ala Allahi abarra. Yani, kemungkinan ada orang kita badannya tak apa. Tapi kemungkinan adalah dia adalah jika minta pada Allah, Allah beri badannya. Subhanallah, duduk dengan dia, doa sama-sama, habis salam dengan dia, kita jalan. Subhanallah. Seronok. Seronok sebab kita dapat lazzatul waqt. Yani dapat rasa apa pada merasa manisan pada waktu yang kita munajat dengan Allah Subhanahu taala. Pada masa yang kita memang perlu di masa solat adalah kita apa khusyuk. Di masa kita solat adalah perlu kita hubungan betul-betul dengan Allah Subhanahu taala. Yani kalau kita pada masa kita pada hari-hari ini kita ni sibuk, ada urusan banyak dan sebagainya, bertahuilah masa tidak akan berubah. 24 jam tetap 24 jam, tidak akan jadi lebih pada itu, tetap 1 jam 60 minit tetap 60 minit. Tapi ada satu tentera pada tentera Allah Subhanahu wa taala ataupun dari makhluk Allah Subhanahu wa taala, iaitu al-barakah, iaitu berkat. Berkat itu adalah benda yang kita tidak nampak tapi kita rasa. Benda yang tak nampak tapi adalah benda yang kita rasa. Jadi apabila kita nampak, macam kita dengar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, yang kita sekarang baca hadisnya, hadis-hadis yang Imam Nawawi tulis, kitab Riyadhus Salihin ini, apabila kita dengar Imam Nawawi ni umurnya adalah bawah 50 tahun. Dan apabila kita dengar adalah Imam Nawawi ni orang yang tulis banyak kitab-kitab, kita fikir dari mana imam itu sampai boleh buat semua ini, serta dia buat urusan hidupannya dan sebagainya. Macam mana masa buat semua benda tu? Apabila kita dengar contoh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala wa nafa'ala bi'ulumi wa ulumikum fid darain, apabila kita tengok dia tulis banyak daripada kitab hadis. Imam Bukhari bukan tulis sahaja kitab Sahih Bukhari yang ramai orang kenal. Ada kitab-kitab lain. Jadi apabila kita dengar seperti itu, bagaimana dia tulis, bila cukup masa dia tulis semua benda itu, bila masanya yang kita tulis, dapat masa tulis itu. Imam Sahih Bukhari ini adalah yang kita nampak hadis-hadis di dalamnya, ini sebahagian daripada hadis yang Imam Bukhari kumpul. Bukan adalah semua. Ada pada hadis-hadis yang Imam Bukhari tak sebut di dalam kitabnya disebabkan isnadnya. Kadang-kadang hadis yang sama tapi ada berulang-ulang. Dia dalam ilmu orang, macam pada orang yang awam yang tidak tahu pada ilmu hadis, dia rasa itu hadis yang sama. Ini hadis yang sama, hanya berulang-ulang. Sebenarnya dalam ilmu hadis, kalau orang riwayat hadis lain, itu hadis lain, bukan hadis yang sama. Maknanya kalau ahli riwayat hadis itu orang an daripada fulan bin fulan an fulan, itu apabila orang lain kira hadis lain. Jadi dalam ilmu ini, ilmu hadis adalah kira lagi banyak. Jadi apabila kita lihat pada orang ulama dahulu tulis banyak pada kitab ataupun banyak pada amalan, itu adalah pada berkat. Jadi wahai orang yang nak cepat dekat dunia ini, kamu nak cepat ke mana? Kita datang badannya min Allah ila Allah, dan kita akhirnya akan kembali kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hiduplah dekat dunia ini dengan cara yang baik. Hidupkan dengan rahmatnya. Hidupkan dengan keadaan rasa semua ini dari Allah. Semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidupkan dengan keadaan kita min huwa ilaihi, min Allah wa ila Allah. Apa yang datang pada kita di dunia ini daripada harta, itu adalah daripada Allah. Dan akan keluar daripada kita pun ila Allah. Orang yang infak kepada keluarganya pun, itu pun kira saham akhirat untuknya. Ini pun kira sedekah untuknya. Orang yang dia amalkan dekat dunia ini, dapat rezeki, dapat projek besar, dapat duit banyak, itu daripada Allah.
Jangan kita ingat itu disebabkan usaha kita, disebabkan kita buat tak, kita tak buat apa-apa. Kita jalankan apa yang kita nak boleh buat. Tapi itu semua dari takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka adalah kita jaga ibadah kita, khususnya pada solat, waktu kita solat waktu 5 waktu dengan on time, seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala firman dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya solat adalah Allah Subhanahu Wa Taala jadikannya kitaban mawquta, ada masa khas untuknya. Jangan keluarkan pada masanya. Salawat, solat adalah ada masa untuknya. Ada masa dikira adalah masa waktunya. Ada masa keluar daripada waktunya. Bukan keluar dari waktunya. Kira macam dia masuk dalam waktu yang kira macam orang lambatkan solat. Lambatkan solat sampai akhir waktu. Tidak boleh seperti itu. Kena jaga pada bab ini. Solat di awal waktu. Menjaga pada bab ini. Di solat di awal waktu. Di masa, di on time, di masanya. Jangan kita ajarkan diri apa tak apalah. Solat di antara asur maghrib. Asur dengan zuhur dengan asur adalah ada masalah sikit. Asur pukul 4 lebih sikit. Zuhur pukul 1. Tak apalah. Solat zuhur pukul 3. Nanti asur pukul 4. Jangan diajarkan diri seperti itu. Solat tidak mengambil masa banyak, sekejap. Tapi ketahuilah, kalau kamu buat betul-betul kerana Allah Subhanahu Wa Taala, ingatkan ini untuk diri saya, orang yang bertabah, dan kepada semua yang hadir dengan saya. Ingatkan, apabila kita lakukan solat itu sekejap, bukan lama sangat. 10 minit ke nak solat, zikir semua tu 10 minit ke, ataupun tak, kadang-kadang orang tak sampai pun. Sekejap je. Tapi bertahuilah akan ada berkat insya-Allah. Apabila kamu angkat tangan dan doa, ya Allah, Allahumma barik lana fi waqtina. Ya Allah, berkatilah pada masa kita, umur kita. Subhanallah. Jadi ini adalah benda yang perlu dalam hidupan dia. Tak berkat, nak berkat pada masa, berkat pada umur, jadilah hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang salih. Apabila Allah Subhanahu Wa Taala tengok pada hambanya ibadah, buat ibadahnya dengan cara sempurna, usaha, semua itu, maka akan jadilah solat kita kepada solat yang akan datang, ataupun Jumaat kepada Jumaat yang akan datang, atau Ramadan kepada Ramadan yang akan datang, akan jadi Allah SWT beri kepada kita ampunan di lima bainahunna, di apa yang ada di antaranya. Idza ijtunibatil kabair, kecuali pada dosa-dosa yang besar. Semoga Allah SWT menjauhkan kita daripada dosa-dosa yang besar. Amin ya rabbal alamin. Dan bagi kita orang yang jadi orang yang salih insya-Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang seterusnya, hadis 15. Anhu an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala ma yamhu Allah bihi al-khataya wa yarfa'u bihi darajat. Nah, kalian adalah beritahu adalah sesuatu yang dapat menghabiskan dosa dan menangkatkan darajat. Para sahabat apa berkata, nak ya Rasulullah, semua nak. Siapa tak nak orang bagi tahu pada kamu semua adalah sesuatu yang akan ampunkan dosa dan menangkat darajat. Siapa yang tak nak? Semua nak. Sahabat nak kata pada Rasulullah SAW, qalu bala ya Rasulullah, nak ya Rasulullah. Qala isbaghul wudu'i 'ala al-makarih. Nabi SAW bersabda, menyempurnakan wuduk. Isbaghul wuduk, menyempurnakan wuduk sampai adalah kena air pada tempat wuduk itu semua, maksudnya tempat yang hadnya, kuatan muka ataupun tangan dan sebagainya. Wa kasratul khuta ila al-masajid, dan banyakkan pergi ke masjid, jalan ke masjid. Wa kasratul khuta ila al-masajid, banyak pergi ke masjid. وانتظار الصلاة بعد الصلاة, menunggu satu solat yang selepasnya solat. Yani bukan adalah kita duduk solat zuhur lepas duduk dalam solat, dalam surau ke, dalam masjid ke, ataupun di rumah kita duduk dekat sejadah tunggu salat asar. Bukan maksud itu. Maksud adalah kita di masa solat yang akan datang, kita sudah ada sebelum masanya. Kita sudah ada sudah buat persiapan
Maaf ya. Subhanallah. Jadi kita sudah buat persiapan sebelum masuk solat yang akan datang. Wantizaru salati ba'da salat. Kita tunggu solat yang akan datang. Contoh solat maghrib. Lagi sikit solat, lagi sikit solat isyak. Okey, duduk penuhkan masa kita dengan bacaan Quran ke apa, kita menunggukan untuk solat isyak. Solat isyak. Ini adalah pun di antara amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala akan ampunkan dosa kita dan mengangkatkan darajat kita. Fadzalikumur ribat. Bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadzalikumur ribat. Yani fadzalikumur ribat, yani hal tersebut termasuk jihad. Termasuk apa? Jihad berada pada garis yang berbatasan dengan apa, dengan daerah musuh. Ini fadzalika ribat. Fadzalika ribat, kita persiapan untuk apa, untuk perang. Nah, fadzalikum ribat, rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Al-syahid fil hadis ini, yang penting pada hadis ini, Nabi SAW sudah bagi tahu pada kita adalah amalan yang akan mengampunkan dosa dan mengangkatkan darajat. Bukan hanya mengampunkan dosa, mengangkatkan darajat. Mungkin orang kata, saya tak buat dosa. Ha? Tapi bertahuilah adalah mengangkatkan darajat. Tak syak. Mengangkatkan darajat juga. Bukan hanya menampunkan dosa. Dua-dua. Mengangkatkan darajat juga. Ini adalah dengan apa? Dengan beberapa benda yang bukan susah. Isbaghul wudu, makan wudu kamu adalah kasratul khutah, banyakkan pergi ke masjid, intizarus salat, menunggukan solat. Itu semua untuk apa? Untuk dapat balasan badannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala mengampunkan dosa kita. Allahumma ja'alna ya rabbal alamin min alladhina tala umruhum wa kathura amaluhum, daripada golongan orang yang panjangkan umurnya dan banyakkan amalannya, insyaallah. Sekejap ya. Barakallahu. Naam, barakallahu fikum. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Hadis yang terakhir yang kita ambil pada hari ini, الحديث السادس عشر عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صلى البردين دخل الجنة. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat al-bardain. Hadis ini riwayat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, berkata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang solat al-bardain. Solat adalah bardain. Apa maksud solat al-bardain? Solat bardain maksudnya adalah solat subuh dan asur berjamaah. Siapa solat subuh dan asur berjamaah, dakhala al-jannah, maka dia akan masuk ke syurga, masuk ke syurga. Para siapa yang dia solat subuh dan juga apa? Dan solat asur. Subhanallah, subuh wal asur. Allah Subhanahu wa taala firman dalam Al-Quran Al-Karim, wa hafizu ala salati was salati al-wusta. Berjaga-jagalah pada solat dan solat wusta. Dan juga adalah solat wusta. Ditafsirkan untuk solat wusta itu adalah, ada yang qaul yang kata itu adalah solat asr, dan ada yang kata adalah itu solat subuh. Ada lebih pada satu qaul tentang bab ini. Maka dua waktu ini adalah kira waktu yang penting yang perlu kita jaga badannya, solat subuh dan juga apa, solat asr.
Dua waktu ini adalah kira di antara waktu yang baik yang perlukan kita jaga. Mudah-mudahan insya-Allah jadi daripada ahli syurga insya-Allah Subhanahu wa taala. Kul awqatus salat. Semua waktu salat. Salat kita adalah kita kena jaga betul-betul. Sebab as-salat sila bainal abdi wa rabbih. Yani ada orang awam cakap dengan orang yang remaja, orang muda, kata badannya, sekarang kamu nak cepat-cepat untuk apa? Dia kata saya ada kerja, ada nak cari rezeki, nak apa? Lepas tu nak buat apa semua tu? Nak cari rezeki saya semua. Siapa yang beri rezeki pada kamu? Dia kata Allah. Jadi kamu sekarang adalah dengan solat. Kamu adalah dalam keadaan solat. Yani ma'allah. Kamu adalah sekarang adalah dalam keadaan hubungan kamu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi baikilah hubungan kamu dengan betul-betul dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian benda yang lain akan datang daripadanya. Apabila kita Allah Subhanahu Wa Taala yu'amilna, wahai orang yang hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita ni Allah Subhanahu Wa Taala muamalat dengan kita dengan rahmatnya. Dengan rahmatnya, sebahagian daripada rahmatnya. Masih lagi ada 99 daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala adalah untuk hari akan datang, hari kiamat. Yang kita dapat di satu dunia ini adalah bahagian daripada rahmat. Kita ini adalah kalau setiap orang akan muamalat dengan apa yang dia lakukan, kasir minna uzzib wal iyaz billah. Banyak daripada golongan kita adalah susah dalam hidupan yang akan jadi. Akan azab badannya wal iyaz billah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala yumhil. Allah Subhanahu Wa Taala bagi peluang pada kita. Lakukan dosa tapi Allah bagi peluang lagi. Amalkan tidak baik tapi Allah SWT masih lagi buka peluang untuk kita. Orang buat dosa tapi masih lagi Allah bagi dia peluang. Ini semua daripada rahmatnya. Ini semua daripada rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak, adakah kita tidak perlu ke nak bagi masa kepadanya? Masa kerana Allah Subhanahu Wa Taala lillahi ta'ala idza salahat, jika adalah hubungan kita jadi baik, semua hidupan kita akan jadi baik. Allah Subhanahu Wa Taala Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Sesungguhnya dengan zikrullah hati kita akan tenang. Orang yang cari ubat untuk apa dia relax dekat dunia ini, dia susah hati, pergi sana, pergi sini, doktor sana, doktor sini. Kamu perlu ubat yang tidak jual di farmasi. Ubat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu sakinah di dalam hati kita, iaitu zikrullah. Zikrullah itu perlu kita hubungan yang baik dengan diri kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah terjadi dengan zikrullah, dengan bacaan Al-Quran, dengan bacaan zikir, dengan salat. Dengan salat. Sebab as-salat sila bainal abdi wa rabbih. Hubungan kita dalam ketika salat adalah macam sambungan di antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang ni pegang handphone sekarang, handphone ni tak adalah dia baterinya tak habis. Baterinya habis. Kena charge balik, baru boleh kita guna. Kita ni salat seperti charge untuk kita. Untuk kita apa? Dapat lagi kuat. Dapat untuk apa? Lagi dekat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dapatlah cahaya. Setiap kali kamu salat seperti bayangkan. Setiap kali kamu salat menampakkan lagi cahaya. Apabila kamu jauh menambahkan gelap. Walayazubillah. Seperti itu hati kita. Cahaya itu akan menambahkan apabila kita dekat pada Allah SWT. Apabila kita jauh, walayazubillah, jadi gelap. Jadi hidupan susah, fikiran susah. Dalam keadaan kita tak rehat, tak stabil dan sebagainya. Marilah kita pada hari ini sama-sama ingatkan pada diri saya orang yang pertama dan kepada semua yang hadir dengan kita. Untuk apa? Untuk kita ingatkan pada amalan kita yang kita lakukan, ingatkan menjaga amalan yang kita lakukan pada amalan kita dengan manusia ataupun dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adakah amalan yang kita lakukan hal yurdillah, adakah ada badannya ridaan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun tidak? Waliyazubillah. Jadi setiap amalan sebelum dilakukan fikirkan, adakah amalan ini Allah dan Rasulnya ridha ataupun tidak? Umur kita adalah semua amanah.
Tinggal kita nak tengok Allah SWT nanti akan ada di antara soalan yang akan datang pada kita adalah wa an umrihi fima afnah. Umur kita habiskan dengan apa? Apa kita nak cakap? Sekarang seorang pun remaja, memang orang budak-budak pun main-main. Tapi apabila mak nia, ayah nia datang tanya, awak buat apa semua lama ni? Selama ni buat apa? Tak belajar ke? Anak pun malu nak cakap, mak, saya duduk main-main je. Anak pun malu nak jawab seperti itu. Bagaimana nanti di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala di masa adalah khalaiq kullu, semua adalah semua adalah manusia adalah dikumpulkan di hari kiamat, adalah soalan seperti itu untuk kita. Umur kita habiskan dengan apa? Apa kita nak jawab? La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita semua insya-Allah orang yang jaga amalannya, jaga umurnya, jaga hubungannya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نحمدك ونشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا يا رب العالمين ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين المبعوث رحمة للعالمين وعلى آل كل وصحب كل أجمعين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين تكرم علينا يا إلهنا بالعلم النافع والقلب الخاشع والطرف الدامع يا رب العالمين اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بجودك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين تكرم علينا يا رب العالمين نسألك يا إلهنا فلا تردنا خائبين برحمتك يا أرحم الراحمين نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما قبله وشر ما بعده نسألك يا إلهنا أن تنفعنا بما تعلمناه يا رب العالمين وأن تزدنا علما يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Barakallahu fikum. Jazakumullahu khair. Terima kasih banyak kepada semua yang hadir. Semoga insya-Allah Allah Subhanahu wa taala terima usaha kita dan jadikan amalan kita pada pagi ini insya-Allah saham untuk akhirat kita. Jadilah adalah masa yang kita duduk ni daripada selepas subuh sampai masa ini adalah takdir untuk kita di hari kiamat, untuk masa kita habiskan dengan belajar ilmu. Semoga Allah SWT beri pada kita manfaat daripada apa yang kita belajar dan mudahkan untuk kita untuk amalkan dengan apa yang kita belajar. Amin ya rabbal alamin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya rabbal alamin. Untuk maklumkan untuk semua, khususnya pada grup ini yang belajar dengan saya hadis Al-Arba'in, hadis Riyadhus Salihin, yang belajar dengan saya hadis Riyadhus Salihin ni, Masya Allah, semangat. Kita insya-Allah di masa yang terdekat ini kita akan ada satu daurah, insya-Allah. Ustazah tolong share iklannya. Akan ada satu daurah untuk kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, hadis 40 hadis Imam Nawawi. Kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi, sama yang Imam Nawawi, insya-Allah kita akan belajar 40 hadis daripada hadis itu, dan kita akan juga buat hafazan 10 hadis yang pendek bagi siapa yang berminat lah. Orang tak nak hafal pun boleh. Tapi kita cuba insya-Allah juga dalam daurah ini akan hafaz 10 hadis daripada hadis-hadis itu, hadis yang pendek-pendek. Dan InsyaAllah hadis ini kita akan terangkan 40 hadis itu, serta insyaAllah akan ada isnad yang bersambung kepada Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Jadi ini peluang pada kamu semua insyaAllah, bagi orang yang minat untuk nak belajar hadis Rasulullah SAW dan berminat untuk nak dapat manfaat insyaAllah. 40 hadis ini adalah di dalamnya banyak manfaat dan banyak benda yang berkaitan dengan dunia kita ini. Marilah kita ambil peluang untuk belajar 40 hadis ini. InsyaAllah kursus akan mula di masa yang terdekat biiznillah subhanahu wa ta'ala. Mohon pada semua insyaAllah yang join dengan kita untuk sama-sama kita share dengan kawan, keluarga. Mudah-mudahan insyaAllah subhanahu wa ta'ala jadi saham untuk akhirat untuk kita biiznillah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah.
Terima kasih, Syih. Sama-sama. Barakallahu fikum. Alhamdulillah.